Jadi bila kita bercakap mengenai pembelian ini, ramailah juga transaksi dalam talian yang dilakukan. Tapi apabila kita bercakap mengenai transaksi, ada satu sindiket yang baru-baru ini kesnya semakin hari semakin meningkat. Kalau kita lihat statistik Januari hingga Jun di Selangor sahaja 378 kes yang dilaporkan membabitkan 4.4 juta kerugian. Ini ialah mengenai pinjaman tidak wujud. Okey, perihal tentang pinjaman tidak wujud ini, apakah pendefinisiannya dan juga bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ataupun apakah akibat kepada mangsa? Kita terus saja mempersilakan dan juga bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, SSC Raja Gopal Ramadas, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Korporat Kewangan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Selamat pagi, Tuan, apa khabar? Ya, baik. Okey, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Pinjaman tidak wujud ataupun PTW, perihal pemahaman asas tentang apakah itu pinjaman tidak wujud dan bagaimana modus operandi itu bergerak. Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada Polis Raja Malaysia untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan dengan aktiviti penipuan pinjaman tak wujud ni lah. Jadi pinjaman tak wujud ni adalah sebenarnya satu scam. Satu scam ataupun satu penipuan di mana ditawarkan pinjaman wang kepada seseorang yang sebenarnya pinjaman itu tidak wujud. Dan akhirnya mangsa itu ataupun orang yang nak pinjam itu, dia berkesudahan dengan dia pula menyerahkan duit dia kepada orang yang menawarkan pinjaman tersebut. So inilah yang dikatakan pinjaman itu sebenarnya tidak wujud. So tetapi inilah dia yang sindiket yang yang menggunakan taktik, katakan dia nak berikan dia pinjaman. Dan orang ni pun terpedaya dan akanlah mengikuti MO dia. Kalau kita tengok apa digunakan adalah dia akan menawarkan pinjaman ini dalam media sosial, iaitu menggunakan Facebook, WhatsApp, Google, Twitter dan sebagainya. Dan dia akan mengiklankan ini dengan dengan syarikat-syarikat pemberi pinjam wang berlesen. Dan dia mengatakan bahawa pinjaman ini mudah lulus, mengatakan faedah yang rendah, biasanya bawah daripada 6%, tidak lebih daripada 6%. Dia katakan tidak memerlukan apa-apa dokumen sokongan, dan juga mengatakan bahawa walaupun blacklist, disenarai hitamkan juga boleh memohon. Jadi inilah dia MO yang dia gunakan untuk memperdayakan. Dan bila mangsa melihat iklan itu, so dia akan berikan satu link kepada mangsa untuk isikan butiran dia dalam link yang diberikan dalam iklan tu. So mangsa akan isikan butiran peribadi dan sebagainya. Dan selepas itu ahli sindiket ini akan menghubungi mangsa, sama ada melalui, semuanya adalah melalui panggilan WhatsApp ataupun meninggalkan mesej WhatsApp. So bila kemudian ni bila dah ada komunikasi antara mangsa dengan sindiket ni, so di situlah akan dimintakan maklumat peribadi peminjam dan juga dimintakan dokumen-dokumen tertentu seperti bil elektrik dan juga penyata gaji. So apabila benda ini telah pun diberikan kepada sindiket yang kononnya nak berikan pinjaman wang, so mangsa akan dihubungi kemudian mengatakan bahawa pinjaman telah lulus. Dan seterusnya mangsa akan diminta untuk katakan perlulah bayaran wang pendahuluan bagi tujuan untuk proses, bagi tujuan kononnya duty stamp, bayaran guaman, insurans. So mangsa pun akan dan akaun bank ni adalah akaun bank individu, bukan bank, walaupun iklan itu adalah atas nama syarikat, tetapi mangsa akan diberikan dengan iklan, akan diberikan akaun bank individu. So mangsa akan masukkan duit yang kononnya wang pendahuluan ini ke dalam akaun individu tersebut. Dan siasatan kita, akaun ini sebenarnya adalah akaun kaldai ataupun mule akaun lah. Dan selepas itu mangsa pun menunggu katakan pinjaman yang dia mohon, pinjaman tak dapat. Selepas itu mangsa akan cuba hubungi kepada yang sindiket itu, panggilan itu tidak dijawab ataupun ada ketikanya panggilan itu diblok. Dan barulah pada ketika itu mangsa terasa dirinya telah pun ditipu dan akan datanglah kepada polis untuk membuat laporan polis mengatakan
dia telah ditipu. Inilah MO yang digunakan dalam pinjaman tak wujud. Maksudnya pinjaman itu sebenarnya tak wujud. Tetapi inilah cara dia, sindiket ini memperdayakan seseorang mengatakan akan menawarkan pinjaman dan akhirnya kita katakan bahawa si peminjamlah yang jadi mengalami kerugian ataupun mangsa kerana menyerahkan kononnya wang pendahuluan bagi mendapatkan pinjaman tersebut. Mengharapkan untuk dapat duit, akhirnya duit akhirnya dia pula yang kehilangan duit dia. Okey, kalau tadi kita bercerita mengenai modus operandi dan juga mungkin di antara taktik-taktik bagaimana penjerajah-penjerajah ini memujuk rayu kepada mereka untuk memindahkan duit mereka. Bukan memindah, untuk tak ada duit pun yang mereka dapat. Tapi sebenarnya tahap keseriusan kes ini bagaimana? Kalau tadi saya ada kongsikan 378 kes daripada Januari hingga Jun, itu untuk di Selangor sahaja. Tetapi secara umumnya di Malaysia bagaimana, Tuan? Kalau kita tengokkan untuk 10 bulan pertama tahun ni, so jumlah kes yang dilaporkan di seluruh negara adalah sebanyak 4,126 kes, melibatkan kerugian sebanyak 43 juta ringgit. So kalau kita ambil kira purata, sebulan adalah 413 kes. 413 kes. Kalau kita tengokkan sehari, kita menerima antara 13 ke 14 kes, iaitu untuk 10 bulan pertama tahun ini saja. So ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran masih lagi rendah, bahawa sindiket ini masih lagi berjaya memperdayakan mangsa. So purata kita tengok 13 ke 14 kes sehari untuk tempoh 10 bulan tahun ini dengan kalau ambil jumlah kes tadi 4,126 kes masuk dengan kerugian 43 juta. Banyak tu. Itu yang membimbangkan kerana apabila modus operandi itu berlaku, peminjam itu di atas faktor keterdesakan setuju dengan syarat-syaratnya dan juga mengikut apa jua arahan yang diberikan oleh pemberi wang pinjaman yang tidak wujud tersebut. Jadi dalam perihal untuk kita melihat pencegahan kepada perkara ini, pemahaman asas tentang perkara-perkara dan juga informasi elemen yang perlu diketahui sebelum terjebak masuk kepada sindiket pinjaman tidak wujud ini, Tuan. Okey, kalau kita tengok kenapa mangsa ni, kalau kita tengok kepada elemen kenapa mangsa ni terpedaya. Satu ni adalah mangsa ni memang memerlukan wang dengan segera. Yang keduanya kalau kita melihat kepada bahawa pinjaman ini adalah mudah. Maksudnya kalau kita perlu kepada institusi kewangan ataupun kepada pemberi lesen, pemberi pinjaman wang berlesen, maksudnya adalah dokumen-dokumen sokongan dan sebagainya perlu dikemukakan. Jadi dalam konteks ni atas talian, jadi dia rasakan mudah dengan hanya memberikan benda yang diperlukan dan dia kata dia tak perlu pun ke premis pemberi pinjaman wang tersebut dan dia boleh mendapatkan duit. Dan yang of course yang satu lagi yang mangsa terpedaya ni adalah kerana faedah yang rendah. Maksudnya kalau kita tengok faedah ni, apa yang kita dapati adalah di bawah tak melebihi 6%. Tetapi kalau kita tengok, kalau sekiranya di bawah akta pemberi pinjam wang, kalau sekiranya orang tu meminjam wang daripada pemberi pinjam wang berlesen, kalau dengan cagaran adalah tidak melebihi 12% setahun. Kalau tanpa cagaran 18% setahun, tidak melebihi. Jadi dalam kes ni dia memberikan kadar faedah yang tidak melebihi 6%. Of course itu adalah suatu yang akan mangsa kata tertarik. Dan seterusnya kita dapati bahawa mangsa juga akan dalam keadaan ini dia kata walaupun penyata ataupun pendapatan dia itu adalah rendah. Iaitu misalnya bawah daripada 40%, dan walaupun dia disenarai hitamkan, dia masih lagi boleh mendapatkan pinjaman. So inilah kita melihat faktor-faktor kenapa mangsa itu terpedaya. Dan kalau tanyakan kepada kita apakah bagaimana kita nak mengambil tindakan supaya mangsa ini tidak terpedaya. Of course, kita melaksanakan kempen, contohnya macam yang kita sedang telah pun melaksanakan daripada 1 hari bulan November ni, yang masih berterusan kita kempen pencegahan jenayah Jabatan Siasatan Atas Talian ni. Jadi kita memberikan bahawa tahap kesedaran itulah yang paling penting. Jadi masyarakat perlu tahu bahawa tidak ada proses pinjaman wang ini yang boleh dilaksanakan atas talian. Iaitu tak perlu hadir ke mana-mana premis, sama ada kepada institusi kewangan ataupun pusat pemberi pinjam wang berlesen, hanya duduk saja di rumah dia ke di pejabat dia, semuanya melalui panggilan telefon dan dengan harapan bahawa wang itu akan dimasukkan ke dalam akaun dia. Dan kalau kita melihat kenapa saya katakan tahap kesedaran itu rendah, contohnya pada bulan 11. Okey, seorang pelajar telah pun melihat iklan dalam di laman web Google dan ditawarkan pinjaman wang.
Jadi pelajar ni telah pun memohon untuk meminjam 2,500. Dan akhirnya pelajar ni telah berkesudahan dalam tempoh 13 ke 19. Itu lebih kurang dalam 6 hari. Dia berkesudahan dengan transfer akan memindahkan wang berjumlah 65,000 kepada 2 akaun yang diberikan oleh sindiket. Untuk meminjam 2,500. Jadi bila kita tanya dengan bangsa, daripada mana datangnya duit? You nak pinjam 2,500. Sedangkan you boleh pindahkan 65,000. Pinjam daripada kawan-kawan, rakan-rakan. Okey. So inilah benda dia yang kita fikirkan. Ini adalah seorang pelajar berumur dalam lingkungan 20-an. Sudah pasti saya rasa dalam zaman ini dengan semua benda ini dipaparkan dalam internet dan sebagainya, laman sosial, benda-benda ini memang saya rasa diwar-warkan dan sebagainya. Jadi tetapi itulah kita melihat tahap kesedaran itu masih lagi rendah sehingga boleh terpedaya nak pinjam 2,500, berkesudahan dia pula mengalami kerugian RM65,000. Okey. Kalau diikutkan seperti mana mangsa tadi tu, apa perkara seterusnya yang perlu dilakukan apabila mangsa-mangsa ini baru tersedar, oh saya telah pun menjadi seorang mangsa. Sebab kadang-kadang mangsa ni dia jadi takut, trauma duduk sahaja di rumah. Akhirnya tiada apa tindakan yang dilakukan. Okey, sebenarnya kita dalam Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kita telah pun mewujudkan CCID. CCID ini Commercial Crime Investigation Department, Scam Response Center. Jadi di mana kita memang mewar-warkan Nambo ini kepada semua masyarakat, kalau menerima apa-apa panggilan khususnya bagi apa-apa urusan atas talian, kita minta mangsa menghubungi CCID Response Scam Response Center ni di talian 03-2610-1559 ataupun 03-260-1599. Yang berubah ni hanya 4 angka di belakang. Jadi apabila dia menerima ataupun telah pun menjadi mangsa ataupun menerima panggilan, yang lebih elok ni adalah apabila dia menerima panggilan, jadi bolehlah menghubungi kepada CCID Scam Response Center ni supaya pegawai yang bertugas itu akan memberikan nasihat bahawa ini adalah satu bentuk scam, penipuan. Dan bolehlah mangsa tu boleh tersedar mungkin dan dapatlah mengelak daripada menjadi mangsa kepada penipuan ini. Tetapi of course kalau dia maklumkan dengan serta-merta selepas kejadian itu berlaku, pihak polis bolehlah membantu untuk memeriksa akaun yang berkenaan. Bisa kita memulakan siasatan. Jadi dengan tindakan pantas memaklumkan kepada CCID Scam Response Center ni, maka kita boleh sekat wang itu dikeluarkan daripada akaun bank yang berkenaan. Yang dipindahkan itu. Yes, terusnya dikeluarkan oleh sindiket. Inilah dia yang kita telah wujudkan CCID Scam Response Center ni bagi salah satu daripada langkah kita untuk membantu masyarakat supaya bolehlah kita memberikan nasihat dan juga membantu mereka yang walaupun kita kata pencegahan ke pendedahan dan sebagainya, tapi masih lagi akan berlakulah kes-kes sedemikian. Satu lagi adalah kita juga ada semak mule yang disediakan melalui laman portal CCID-RMP, yang mana boleh juga di-downloadkan melalui Play Store. Jadi yang tu pun boleh semak kerana kita dapati bahawa kebanyakan akaun-akaun bank yang diberikan oleh sindiket ini adalah akaun individu. Dan kita rasa dan kita memang ada semak mule ni, jadi di situ dia boleh semak. Kalau dia dapati bahawa akaun itu ada disenaraikan di situ, maka tak perlulah nak memindahkan wang itu adalah memang menunjukkan akaun yang digunakan oleh sindiket untuk melakukan penipuan. Okey, dan mungkin ini juga pengharapan daripada pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Mungkin Aman juga untuk melihat isu-isu seperti ini kita tidak mahu sudah terhantuk baru nak terngadah, sudah terjadi baru nak menyesal. Jadi pencegahan dan juga kemahiran ataupun pengetahuan tentang perkara itu perlu juga terlebih dahulu. Jadi apakah mungkin harapan daripada pihak PDRM untuk melihat perkara ini perlu untuk diberikan pendidikan kepada khalayak diberikan? Okay, yang pertama sekali kita ingin menasihatkan kepada masyarakat adalah kalau menerima apa-apa panggilan telefon khususnya atas talian, bagi apa-apa khususnya bagi kes pinjaman tak wujud ni, janganlah melayani panggilan tersebut. Janganlah berurusan kerana tiada urusan pinjaman wang ini yang boleh dibuat atas talian. Ia perlulah dilakukan oleh
peminjam ni di premis di mana pinjaman wang itu perlu dilakukan. Sama ada di institusi kewangan ataupun di premis pemberi pinjam wang berlesen. Yang keduanya, tidak ada wang pendahuluan yang perlu dibayarkan sebelum pinjaman itu diberikan. Jadi dalam kes apabila katakan berikanlah wang pendahuluan dulu sebelum saya memberikan pinjaman, ini adalah benda yang tidak betul ataupun kalau ada duit buat apa nak pinjam lagi ya. Baik, gunakan duit yang dipinjam. Itu betul. Jadi inilah yang berlaku ni, contoh yang saya bagikan tadi kan. Dia nak pinjam 2,500 dia bagi kan. Jadi kepada kita inilah dia yang of course kita nak katakan yang iklankan ini adalah syarikat. Yang iklankan ni adalah syarikat, tetapi sindiket memberikan bahawa masukkan dalam akaun pribadi. Individu lah. Maksudnya akaun individu. So di situ patutnya kalau masyarakat fikir yang iklankan syarikat. Kenapa pula saya masukkan ke dalam akaun individu. Jadi inilah dia harapan kita yang kita melaksanakan kempen kesedaran ini. Of course kita perlu berusaha. PDRM perlu berusaha, khususnya Jabatan Siasatan berusaha, dan kita tidak akan putus asa dalam aspek ini untuk memberikan kesedaran dan juga pengetahuan kepada masyarakat agar berhati-hatilah bila berurusan khususnya atas talian dan juga apa-apa tawaran khususnya tawaran seperti pinjaman tak wujud ni, yang mana benda ni tidak boleh dilakukan atas talian tetapi perlulah dilakukan oleh orang yang nak minjam itu di premis di mana sama ada di institusi kewangan ataupun di pemberi pinjam wang yang berlesen. Jadi kalau kesedaran ini ada pada masyarakat dan juga tidaklah semudahnya memindahkan wang ke dalam mana-mana akaun yang diberikan, saya rasa mungkin kita akan dapat menyekatlah sindiket-sindiket ini daripada terus beroperasi untuk menipu lebih ramai lagi mangsa. Ya, insya-Allah sama-sama kita memberikan kesedaran kepada para pengguna di luar sana. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan SAC Raja Gopal Ramadas, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Korporat Kewangan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, kerana bersama dengan kami pada Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey, daripada cerita tentang pinjaman tidak wujud, jangan lupa juga untuk muat turun Semak Mule, aplikasi tersebut untuk menyemak akaun-akaun yang diragui ataupun yang boleh membantu anda dalam perihal ini. Ya, daripada pinjaman tidak wujud ini, kita nak terus saja beralih ke cerita pagi Perlis. Ini baru ke Perlis. IKBN Pusat Kecemerlangan